sikit lah. Ya, Alia. Okey, nak tanya sikit lah pasal haji umrah macam tu. Nak tanya macam mana pengurusan ketibaan para jemaah ni dekat Arab Saudi? Bagi pengurusan ketibaan jemaah di Arab Saudi, jemaah akan tiba di King Abdul Aziz International Airport di Mekah. Jemaah akan menaiki bas untuk ke Dewan Tiba. Jemaah akan disambut oleh petugas haji yang bertugas dan Immigration Arab Saudi. Seterusnya, beg tangan jemaah akan diimbas agar jemaah tidak membawa barang-barang yang terlarang ataupun berbahaya. Selesai urusan di Immigration, jemaah disuruh mengambil bagasi dan melalui kawalan keselamatan sebelum keluar dari ruangan ketibaan dan akan terus dibawa untuk menaiki bas ke terminal. Seterusnya, para jemaah akan diiringi ke terminal bas untuk dibawa menaiki bas menuju ke hotel. Jemaah haji akan menyerahkan PMA kepada petugas United Agent. Jemaah juga akan menaiki bas ke Mekah. Bagasi jemaah akan dihantar ke hotel di Mekah oleh agensi pelancongan. Setibanya di hotel, petugas haji akan membuat pendaftaran untuk jemaah masuk ke hotel, menyerahkan kunci dan kartu kunci Wi-Fi serta memberi sedikit taklimat yang ringkas kepada jemaah dan juga tentatif kepada para jemaah untuk aktiviti keesokan harinya dan seterusnya memberi ruang kepada jemaah untuk berehat. Oh, okey. Okey, lepas tu nak tahu pula macam mana diorang uruskan pengurusan penginapan untuk jemaah tu? Bagi pengurusan penginapan jemaah, petugas haji harus memastikan penempatan jemaah dibuat mengikut tempahan jenis pakej yang dipilih oleh jemaah. Penempahan hotel penginapan adalah berdasarkan kepada pakej pilihan pemohon dan harga setiap pakej berbeza bergantung kepada dasar bilik. Petugas haji akan mendapatkan pengesahan terhadap ketepatan maklumat tempahan dari kaki tangan yang menerima tempahan jemaah. Seterusnya, mereka akan faxkan atau emailkan maklumat tempahan ke muasasah di Mekah dengan salinan kepada wakil agensi di Jeddah. Mereka harus membuat susulan dengan muasasah untuk menentukan keperluan perkhidmatan diterima dan difahami dalam jangka masa 24 jam dan mendapatkan status pengesahan permohonan tempahan dari muasasah selewat-lewatnya 7 hari sebelum tarikh berlepas. Petugas haji juga harus mengeluarkan senarai mutakhir 3 hari sebelum berlepas ke Tanah Suci. Oh, macam tu. Oh, bagus juga. Okey, lepas tu macam nak tahu pula macam mana pengurusan sajian jemaah dan pengurusan petugas haji bagi setiap maktab tu. Okey, seterusnya pengurusan sajian jemaah. Proses penyediaan makanan untuk jemaah haji Malaysia adalah mengikut standard antarabangsa dan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Arab Saudi. Hidangan khusus juga disediakan bagi jemaah yang memerlukan makanan khusus atau nasihat doktor. Terdapat 5 pusat penyediaan makanan dengan setiap pusat mampu menghasilkan 4,000 pek makanan pada satu-satu masa. Setiap pusat penyediaan makanan akan diketuai oleh seorang ketua tukang masak dari Malaysia dan dibantu 20 hingga 30 petugas makanan bagi penyediaan makanan jemaah. Makanan jemaah haji Malaysia disediakan dalam bentuk siap pack dan diedarkan kepada jemaah pada waktu makan tengah hari dan makan malam sahaja. Cara edaran bergantung terhadap pengurusan maktab. Terdapat edaran di Dewan Makan manakala yang lain di tingkat penginapan masing-masing. Bahan-bahan mentah akan dibeli 12 jam lebih awal sebelum kerja-kerja bermasak bermula. Contohnya, pada jam 10 malam, makanan mula diedarkan ke setiap maktab dan disimpan di dalam mesin pemanas untuk diedarkan kepada jemaah pada pukul 11. Bagi makan malam pula, makanan akan diedarkan pada pukul 6 petang. Okey, pengurusan setiap maktab bagi petugas haji. Setiap maktab diperuntukkan 3,000 jemaah sahaja dengan pengenalan warna bagi setiap maktab untuk memudahkan jemaah mengenali maktab masing-masing. Setiap petugas haji ditugaskan untuk menguruskan jemaah haji bagi setiap maktab dengan menempatkan para jemaah di tempat penginapan mereka di Mekah mengikut maktab tersendiri. Petugas haji juga perlu memantau keadaan jemaah agar sentiasa selesa dan tidak merayau-rayau, membantu jemaah yang sesat serta menjaga kebajikan dan kesihatan para jemaah.
Petugas haji juga perlu menyediakan kemudahan seperti kaunter kewangan dan klinik perubatan maktab untuk memudahkan urusan para jemaah semasa berada di Tanah Suci. Seterusnya, petugas haji setiap maktab perlu memastikan pergerakan yang lancar bagi setiap jemaah dalam menguruskan ops masyar, iaitu jemaah akan dibawa menaiki bas untuk pergi ke Arafah bagi wukuf, di mana jemaah haji kemudiannya akan ditempatkan di kemah maktab masing-masing. Jemaah haji kemudiannya akan dibawa ke Muzdalifah dan Mina dengan pantauan petugas haji. Pergerakan jemaah dipantau oleh petugas haji serta pengisian masa jemaah dengan pelbagai sesi ceramah, sembahyang berjemaah dan ibadah yang lain dijalankan pada setiap masa. Setelah kesemua ibadah haji selesai, jemaah haji akan dibawa menaiki bas yang sama untuk pulang ke tempat penginapan masing-masing di Mekah. Oh, menarik. Okey, bagus. Okey, tapi saya nak tahu juga pengurusan bimbingan ibadat. Sebab saya hanya tahu sikit je. Bagi pengurusan bimbingan ibadat, agensi pelancongan menyediakan pembimbing ibadat haji (PITAS) di setiap maktab dan zon di Tanah Suci. Terdapat juga pakar rujuk ibadat di Ibu Pejabat Tabung Haji di Mekah. Bagaimana pula dengan pengurusan perkhidmatan perubatan di Tanah Suci? Untuk pengurusan kesihatan di Tanah Suci ni macam ni. Okey, dekat Tanah Suci kita ada tiga pusat rawatan, iaitu Pusat Rawatan Tabung Haji Shisha Dar Al-Mubarak Mekah, dan kedua Klinik Kecemasan Tabung Haji Al-Jannat Riyah di Mekah, dan yang ketiga di Madinah iaitu Pusat Rawatan Tabung Haji Madinah Roha Al-Madinah. Okey, dan dekat klinik maktab dan klinik zon yang ada dekat Mekah, jumlah bangunan dia ada 14 bangunan dan mempunyai 16 buah klinik. Dan kalau dekat Madinah, kita ada jumlah bangunan sebanyak 5 dan klinik sebanyak 3 buah klinik lah. Okey, dan pengurusan Tanah Suci ni kita ada 20 ambulan, perkhidmatan ambulan di Mekah, Madinah dan Jumum. Okey, dan perkhidmatan perubatan ni dia ada empat kategori, iaitu kategori utama, sokongan, tambahan, dan ada 3 sahaja. Okey, dan contoh untuk perubatan yang utama, rawatan kecemasan, rawatan pesakit luar, dan perkhidmatan ambulan, rawatan pesakit dalam. Okey, dan untuk perubatan sokongan, kita ada farmasi, radiologi, makman, fisioterapi. Dan untuk perkhidmatan perubatan tambahan pula, iaitu macam perkhidmatan bimbingan ibadah haji Tanah Suci, iaitu macam PITAS. Dan yang kedua, perhubungan pelanggan hospital. Itu ada contoh dia yang terbahagi kepada 3 tadilah. Pengurusan perkhidmatan kewangan di Tanah Suci itu apa ya? Oh, okey. Untuk pengurusan kewangan dekat sana, sebenarnya saya tak adalah tahu banyak, tapi bolehlah kalau nak terang sikit. Okey, tabung haji ni dia ada menyediakan aktiviti untuk pengeluaran wang di sana dengan menggunakan kad debit tabung haji. Okey, jadi mereka boleh mengeluarkan wang melalui Ibu Pejabat, iaitu PPM di Mekah dan PPZ di Madinah. Okey, untuk pembayaran dam dan korban. Okey, pembayaran dam dengan korban ni boleh dilakukan dalam 2 kaedah, iaitu kaedah kaunter pengeluaran Ibu Pejabat dan maktab, dan yang kedua tunai ataupun debit di kaunter kewangan. Okey, jadi kadar dam
dam dengan korban ni akan dimaklumkan lebih awal lah pada bulan Ramadan dan Syawal. Okey, waktu pembayaran dam dan korban ni kalau di Malaysia 15 Mei sehingga 24 Julai lah kalau mengikut tarikh biasa kita guna. Okey, dan kalau di sana 23 Jun sehingga 28 Julai. Boleh tak Alia terangkan tentang pengurusan perkhidmatan pihak ketiga dan juga pengurusan keberangkatan pulang? Untuk pihak ketiga okey, pihak ketiga ni diorang ada menyediakan pelbagai perkhidmatan lah untuk jemaah haji. Okey, contohnya seperti cafeteria, ada menyediakan juga dobi dan untuk kemudahan komunikasi, pos Malaysia iaitu diorang menggunakan nationwide. Okey, kenderaan. Okey, dan juga mereka akan bawa kita menziarahi lah. Okey, dan untuk pos pula, pos bagasi, mereka adalah cara-cara kiraannya. Ada kalau Semenanjung Malaysia berapa, dan kalau Sabah dan Sarawak berapa. Kita ada untuk 1 kg. Kalau kan selalu untuk jemaah-jemaah haji ni suka untuk beli air zam-zam untuk berbalik ke Malaysia. Jadi itulah kegunaannya. Okey, dan pengangkutan pula, mereka ada menyediakan bas intercity dan bas masyair yang di mana perjalanan mereka daripada Mekah, Mekah ke Arafah dan ke Muzdalifah, ke Mina dan kembali semula ke Mekah. Dan perjalanan yang kedua iaitu Mekah, Jeddah, Madinah dan kembali balik ke Mekah. Macam tu. Okey, untuk keberangkatan pulang ni saya ceritakan, saya cerita perjalanan mereka. Perjalanan para jemaah ni untuk pulang ke tanah air lah. Okey, 5 atau 6 hari tabung haji akan mengeluarkan notis pemberitahuan kepada mereka untuk bersiap sedia pulang. Dan akan ada petugas akan membuat sedikit taklimat untuk perjalanan. Dan 5 hari sebelum berlepas, kita akan pergi ke Madinah selama 3 hari. Dan bagasi semua akan dihantar. Seterusnya bila nanti kita akan buat pengambilan bagasi dan terus ke kabin pesawat. Seterusnya para jemaah ni akan bertolak ke terminal Haji Jeddah 9 jam atau 3 jam dari Madinah sebelum berlepas lah. Apabila sampai di terminal Haji Jeddah di Madinah, bas jemaah haji ni disambut oleh petugas haji dan dibawa ke tempat rehat. Okey, dan selepas tu kita akan ada buat pemeriksaan immigration dan keselamatan. Selepas tu baru kita akan menaiki pesawat. Okey, dan bakal haji ni perlu mematuhi peraturan bagasi yang telah ditetapkan oleh pihak tabung haji lah. Kita ada had seberat 30 kg sahaja. Maksimum 2 beg sahajalah. Okey, 2 beg tu paling berat pun 30 kg. Macam tu. Dan had berat dan barang larangan contoh had berat beg beroda yang dibenarkan masuk ke dalam pesawat adalah seperti baju, kain, dan had berat dia 5 kg sahaja, 5 kilogram kalau untuk baju semua. Dan tidak dibenarkan bawa kurma, makanan-makanan, kurma, air zam-zam tak boleh sebab kita tadi kita dah kena post. Sebelum kita naik pesawat kita kena post benda air zam-zam tu semua. Okey, dan had berat ni logam dan besi ini barang larangan. Contohnya seperti logam, besi,
ataupun barang yang mudah terbakar seperti mancis, lighter dan cecair-cecair lah seperti saya cakap tadi, perfume, botol air zam-zam dan lain-lain lah. Nah, seperti benda-benda tajam, pistol sudah semestinya tak boleh lah. Okey. Dan apabila tiba di tanah air, pergerakan jemaah semasa ketibaan balik dari tanah suci, okey, akan dicek dulu, buat pemeriksaan di immigration dan untuk tengok pasport semua. Okey, dan jemaah haji bolehlah pergi ke custom. Seterusnya, untuk mengambil air zam-zam yang telah dipos, okey, setiap jemaah haji akan menerima 5 liter air zam-zam di lapangan terbang tanah air semasa ketibaan balik dari tanah suci. Dan pulanglah ke rumah. Itu saja. Jom start apa saya cakap tadi. Okey, Husna, saya rasa sampai sini sahajalah. Sebab saya ada hal sebentar lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jelas. Okeylah kalau macam tu Alia. Bye-bye. Waalaikumsalam.